Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi Ustazah untuk satu lagi tajuk bagi tingkatan 5. Jom bersama-sama dengan Ustazah. InsyaAllah kita akan sama-sama berbincang mengenai satu tajuk pengurusan harta selepas kematian. Okey, pengurusan harta selepas kematian, unit 1, wasiat. Okey, pengurusan harta selepas kematian, unit 1, wasiat. Standard kandungan ialah maksud, hukum dan dalil wasiat, galakan dan cara berwasiat, cara pengurusan wasiat, rukun dan syarat wasiat, pembahagian harta wasiat serta hikmah di pensyariatan wasiat. Kita lihat apa maksud wasiat. Okey, kita lihat sama-sama apakah yang dimaksudkan dengan wasiat ini ialah yang selama hari ini kita sebut wasiat. Okey, wasiat bermaksud ikrar yang dibuat oleh seseorang semasa hidup untuk mengagihkan harta selepas kematian menurut hukum syarak. Ustazah ulang, wasiat ialah satu ikrar yang dibuat oleh seseorang masa dia masih hidup tentang hartanya untuk diagihkan selepas matinya. Senang faham, dia ikrar, dia ada menyebut sesuatu semasa hidupnya tentang agihan harta selepas kematian dia menurut hukum syarak. Itu ialah maksud wasiat. Hukum wasiat ialah sunat. Hukum wasiat ialah sunat. Kita lihat dalil wasiat. Dalil wasiat boleh kita lihat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, diwajibkan ke atas kamu apabila seseorang daripada kamu hampir mati. Jika dia ada meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik menurut peraturan agama sebagai suatu kewajipan ke atas orang yang bertakwa. Manakala daripada hadis pula, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma haqqu imri'i muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu." Riwayat Bukhari yang bermaksud seseorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang boleh diwasiatkan tidak sepatutnya tidur selama 2 malam berturut-turut melainkan wasiat yang tertulis di sisinya. Di sini kita tengok dalil nakli tentang wasiat. Okey, galakan berwasiat boleh kita lihat melalui hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata ala wasiyatin mata ala sabilin wa sunnatin wa mata ala tuqa wa syahadatin wa mata maghfuran lah." Yang bermaksud, sesiapa yang mati dalam keadaan berwasiat, maka dia telah mati di jalan Allah dan sunnah Rasulnya. Mati dalam keadaan takwa dan syahid serta mati dalam keadaan diampuni dosanya. Daripada hadis ni kita lihat ia merupakan dalil galakan berwasiat. Okey, cara berwasiat, cara pengurusan. Cara pengurusan wasiat. Yang pertama, harta yang diwasiatkan hendaklah dikira sebaik sahaja selepas kematian. Maksudnya sebelum mati tak boleh kira lah. Selepas kematian, sebaik sahaja selepas kematian,
harta yang diwasiatkan hendaklah dikira. Yang kedua, harta yang diwasiatkan itu tidak melebihi 1/3 daripada keseluruhan harta. Maksudnya nak berwasiat tak lebih daripada 1/3 daripada harta yang dimiliki. Dan yang ketiga, dilaksanakan selepas dilangsaikan segala perbelanjaan pengurusan jenazah dan hutang si mati. Okey, harta yang boleh diwasiatkan itu diambil selepas segala perbelanjaan dan pengurusan jenazah dan hutang si mati itu diselesaikan. Itu maksudnya. Okey, seterusnya kita lihat pula rukun wasiat. Ada berapa rukun wasiat? Rukun wasiat, okey, kita lihat ya. Okey, rukun wasiat ada rukun wasiat ada 4. Yang pertama pewasiat, yang kedua penerima wasiat, yang ketiga mesti ada harta yang diwasiatkan, dan yang keempat mesti ada sirah ataupun lafaz ijab dan qabul. Okey, Ustazah ulang. Rukun wasiat ada 4. Pewasiat, orang yang meninggalkan wasiat. Penerima wasiat, kepada siapa wasiat tu hendak disampaikan. Mesti ada harta yang diwasiatkan dan mesti ada sirah. Okey, iaitu ijab dan qabul. Itu dia rukun wasiat. Sekarang kita lihat syarat sah wasiat. Syarat sah wasiat ini berkaitan dengan 4 rukun wasiat tu tadi. Okey, kita lihat ya. Okey, apa dia syarat sah wasiat bagi pewasiat? Pewasiat tu, orang yang berwasiat tu mestilah berakal. Tidak sah wasiat orang yang gila. Ya, pewasiat mesti berakal, tidak sah pewasiat orang yang gila. Yang kedua, orang yang pewasiat itu baligh, tidak sah wasiat kanak-kanak. Yang ketiga, sukarela. Okey, dia sukarela nak wasiatkan harta dia dekat siapa, tidak sah wasiat orang yang dipaksa. Faham ya? Okey, sukarela, berakal, baligh. Dan yang keempat, merdeka, tidak sah wasiat bagi hamba. Ini bagi pewasiat. Ada 4 syarat dia. Berakal, baligh, sukarela, tidak dipaksa dan juga merdeka. Kita lihat pula syarat sah wasiat. Okey, bagi penerima wasiat. Okey, orang yang menerima wasiat itu mesti diketahui dengan jelas sama ada yang menerima itu individu atau organisasi tertentu. Mesti jelas kepada siapa nak diberi wasiat tu. Harta tu nak diberi kepada siapa. Tidak sah wasiat kalau dia umum saja. Tidak ditentukan siapa individu atau organisasi. Okey, yang kedua, penerima wasiat masih hidup. Tidak sah diwasiatkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Dan yang ketiga, mempunyai kelayakan untuk memiliki dan menguruskan harta. Tak sah diwasiatkan kepada janin dalam kandungan contohnya. Sebab apa? Sebab belum lahir satu lagi janin tu dia tak memiliki kelayakan untuk menguruskan harta. Ini 3 syarat sah bagi penerima wasiat. Kita tahu siapa orang dia. Penerima tu masih hidup dan mempunyai kelayakan miliki atau urus harta. Seterusnya kita lihat syarat sah wasiat bagi harta yang diwasiatkan. Yang pertama, harta yang bernilai. Okey, ada nilai harta yang diwasiatkan tu. Yang kedua, harta yang boleh berpindah milik. Yang ketiga, harta yang harus dan bukan sesuatu yang haram. Tak sah kita wasiatkan benda yang haram. Okey, itu syarat sah wasiat bagi harta yang diwasiatkan. Seterusnya kita lihat syarat sah wasiat bagi sirah. Sirah. Lafaz wasiat boleh digunakan sama ada jelas atau kiasan. Tak kisahlah waktu dia nak berwasiat tu dia gunakan lafaz yang jelas, aku wasiatkan. Okey, ada perkataan wasiat, ataupun dia menggunakan kiasan. Okey, itu yang pertama syarat dia. Yang kedua, penerimaan wasiat itu
selepas kematian pewasiat. Selepas mati pewasiat tu barulah diterima wasiat tu. Okey, sebab wasiat tu hanya berfungsi selepas kematian. Kita lihat contoh lafaz wasiat. Kan kita tahu tadi boleh secara jelas ataupun kiasan. Kita tengok contoh lafaz jelas. Contohnya Ali berkata, aku berwasiat rumahku kepada Zaim selepas aku mati. Jelas perkataan wasiat, kan? Okey, ataupun lafaz kiasan. Ali sebut, hartaku ini untuk Zahid beserta dengan dalam hatinya ada niat wasiat. Maksudnya dia kiasanlah hartaku ini untuk Zahid. Macam tu. Tak ada pun lafaz wasiat tu tadi, tetapi sebenarnya dia bercakap tu dengan niat wasiat. Jadi dua-dua boleh. Itu syarat sah sirah. Okey, syarat sah wasiat bagi lafaz sirah. Okey, kita lihat pula pembahagian harta wasiat. Okey, pembahagian harta wasiat kita lihat daripada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan bahawa aku telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud, wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan aku tidak mempunyai waris kecuali seorang anak perempuan. Bolehkah aku mewasiatkan 2/3 hartaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak boleh. Aku bertanya lagi, bagaimana dengan separuh 1/2 daripadanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak boleh. Aku bertanya lagi, bagaimana dengan 1/3 daripadanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, maka boleh berwasiat 1/3 daripada harta, sedangkan 1/3 itu pun banyak. Jelas daripada hadis ni, maksudnya kalau kita nak berwasiat tidak melebihi 1/3 daripada harta yang kita ada. Okey, apa hikmah pensyariatan wasiat? Okey, apa hikmah disyariatkan oleh Islam wasiat ini tadi? Yang pertama, supaya kita mendapat ganjaran pahala berpanjangan walaupun selepas kita meninggal dunia. Yang kedua, kita dapat manfaatkan harta kita untuk jalan kebajikan. Okey, masyarakat, tujuan kebajikan masyarakat melalui wasiat. Anda contoh kita wasiatkan harta kita untuk organisasi tertentu. Harta tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan kebaikan. Seterusnya, jaga kebajikan orang yang hampir dengan si mati. Seperti anak angkat ataupun anak anggota waris yang tidak layak menerima harta pusaka. Jadi antara sebabnya disyariatkan wasiat itu adalah dengan hikmah-hikmah sebagaimana yang Ustazah kongsikan kepada anak-anak pada hari ini. Demikian Ustazah kongsikan tentang tajuk wasiat. Mudah-mudahan memberi kefahaman kepada anak-anak semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.